Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pagi ini dalam sesi dan siri yang ke-267 dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga dengan kita mendengar sabdaan baginda Nabi, adanya pengajaran, adanya kebaikan yang kita perolehi, mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dan pengajaran daripadanya. Ahlan-ahlan, terima kasih banyak-banyak Encik Semut, ahlan-ahlan Mama Nurhana dan juga semua sahabat-sahabat yang lain, Wan Nasrah, Wan Ismail di Facebook. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita mula masuk pada tajuk besar yang baru, iaitu berkenaan tentang kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Imam Tirmizi membawakan tajuk Manaqibu Abi Bakr As-Siddiq, kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wasmuhu Abdullah bin Uthman, nama penuh dan nama asal Abu Bakar. Abu Bakar tu bukan namanya. Nama penuh dan nama asal Abu Bakar adalah Abdullah bin Uthman dan lakab gelaran beliau adalah Atiq. 3680. Terus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abra'u ila kulli khalilin min khillih. Aku berlepas diri daripada setiap khalil. Khalil bermaksud adalah teman yang sangat rapat, kekasih. Aku berlepas diri daripada setiap hubungan kekasih daripada kekasihnya. Walau ku muttakhidan khalilah, dan sekiranya aku dibenarkan untuk menjadikan seseorang sebagai teman rapat ataupun kekasih, orang yang dicintai, latakhadtu ibn Abi Quhafah khalilah, pasti aku akan menjadikan Ibnu Abi Quhafah, anak lelaki kepada Abu Quhafah, iaitu Abu Bakar, sebagai khalil, sebagai teman rapat dan kekasih. Wa inna sahibakum, dan sesungguhnya teman kamu, la khalilullah, adalah kekasih Allah. Itulah Nabi SAW adalah kekasih Allah, maka tidak boleh menjadikan orang lain sebagai khalil, sebagai teman rapat, sebagai kekasih. Hadza hadithun 3681. Teruskan baca sanadnya. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nak menceritakan tentang kelebihan Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakrin sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila Rasulillah. Abu Bakar adalah penghulu kami, orang yang paling terbaik di antara kami, dan orang yang paling dicintai di antara kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza hadithun 3682. Teruskan. Daripada Abdullah bin Syakik rahimahullah, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ayu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahabbu ila Rasulillah, sahabat baginda yang manakah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka apa jawab Aisyah? Maka beliau berkata, Abu Bakar. Yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar. Abdullah bin Syakik bertanya lagi, summa man, kemudian siapa? Maka Aisyah menjawab, Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Syakik bertanya lagi, summa man, kemudian yang ketiga siapa? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Abu Ubaidah binul Jarrah radhiyallahu anhum. Qultu, kemudian beliau bertanya lagi untuk kali keempat, summa man, kemudian siapa?
Maka Aisyah radhiyallahu anha fasakatat, telah berdiam. Terus hadza hadisun. Terus 3683. Masih lagi berkenaan tentang kelebihan Abu Bakar, di mana di dalam riwayat ini disebutkan darjat kedudukan syurga Abu Bakar yang sangat tinggi, lebih daripada manusia lain. Maka daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, Inna ahlad darajatil ula, sesungguhnya penghuni tingkatan-tingkatan syurga tertinggi, la yarahum man tahtahum, maka orang yang berada di tingkatan bawah daripada mereka boleh melihat mereka. Tapi macam mana kita melihat orang yang darjat syurganya tinggi? Kama tarawna at-tali', seperti kama tarawna an-najm at-tali', seperti mana kamu boleh melihat bintang yang terbit, bintang yang muncul fi ufukis sama, pada kaki langit. Jauh kita nampak. Maka macam itulah orang yang darjat syurga bawah tengok orang yang darjat syurga tinggi. Wa inna Abu Bakar wa Umar minhum, dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk daripada penghuni syurga yang berada pada darjat yang tinggi. Wa an'ama, bahkan mereka berdua lebih baik daripada itu. Apakah maksud wa an'ama? Sinhara baris yang pertama, zada wa fadula. Mereka, kedudukan mereka lebih daripada itu dan lebih baik daripada itu. Terus hadza hadisun. Terus 3684 menceritakan tentang ketika mana Nabi maklumkan bahawa tentang seorang hamba yang telah buat pilihan untuk kembali kepada Allah. Semua para sahabat ingat itu adalah contoh yang Nabi berikan, tetapi Abu Bakar menangis kerana Abu Bakar tahu yang memilih pilihan untuk balik kepada Allah adalah Nabi SAW. Terus sesungguhnya Nabi SAW khutbah yauman, telah menyampaikan khutbah pada satu hari. Faqal, maka Nabi telah bersabda, Inna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki. Para sahabat semua anggap ini contoh, tetapi Abu Bakar faham rajulan di sini bermaksud adalah baginda Nabi SAW. Maka hadis-hadis seperti ini nak menunjukkan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau faham ketika mana para sahabat yang lain tidak faham. Maka sabda Nabi, Inna rajulan, sesungguhnya ada seseorang lelaki, khayyarahu rabbuh, Tuhannya telah memberi pilihan kepadanya, baina an ya'isha fid dunya, di antara pilihan untuk dia kekal hidup di dunia, masya'a, berapa tempoh pun yang dia kehendaki, wa ya'kula fid dunya masya'a an ya'kul, dan dia boleh makan di dunia makanan apa pun yang dia kehendaki, wa baina liqa'i rabbih, dan pilihan yang kedua untuk dia bertemu dengan Tuhannya. Fakhtara, maka lelaki tersebut, sabda Nabi, telah memilih liqa'a rabbih, untuk bertemu dengan Tuhan dia. Qala, maka berkata perawi yang di sini bermaksud kata para ulama adalah Abul Mu'alla. Maka Abul Mu'alla berkata, fabaka Abu Bakar, maka menangis Abu Bakar. Maka berkata pada sahabat Nabi SAW yang lain, ala ta'jabuna min hadha syekh, adakah kamu tidak berasa pelik daripada sahabat tua ini, sahabat berusia ini? Idz zakara Rasulullah, ketika Nabi SAW menyebut tentang seseorang lelaki salihan yang baik, yang Allah telah memberi pilihan kepadanya di antara dunia dan bertemu dengan Allah. Fakhtara liqa' rabbih, lalu lelaki tersebut pilih untuk bertemu dengan Tuhannya. Qal, maka pada waktu itu kata perawi, fakana Abu Bakrin, maka adalah Abu Bakar a'lamahum, yang paling berilmu, yang paling memahami tentang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dengan lelaki yang telah diberikan pilihan tersebut. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu sambil menangis berkata, bal nafdika, bahkan kami sanggup menebus untukmu wahai Rasulullah dengan ibu dan ayah kami, maka Nabi dengan ibu bapa dan harta kami. Maka Nabi SAW bersabda, ma minan nasi ahadun, tidak ada seorang manusia pun, amanna ilaina ay alaina. Kejap lagi kita baca, tidak ada seorang pun
yang paling banyak berbuat baik ke atas kami ataupun kepada kami, fi suhbatih, dalam persahabatannya dengan kami, wa dzati yadih, dan dengan hartanya untuk kami, lebih daripada Abu Bakar. Tak ada orang yang buat baik lebih daripada Abu Bakar kepada kami. Sabda Nabi SAW, walau kuntum muttakhidan khalila, dan sekiranya aku diizinkan untuk menjadikan seseorang sebagai teman rapat dan kekasih, la takhadtu bin Abi Quhafa khalila, nescaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai teman dan kekasih. Walakin, dan akan tetapi yang ada adalah wuddun, kasih sayang, wa ikha'u iman, dan persaudaraan disebabkan iman. Nabi ulang ini sebanyak 2 ataupun 3 kali. Wa inna sahibakum, dan sesungguhnya temanmu, iaitu Nabi SAW, adalah Khalilullah, teman rapat dan kekasih Allah. Terus wa fil bab. Okey, sekejap. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baca riwayat 3685. Daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW jalasa 'alal mimbar, telah duduk di atas mimbar. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, sama dengan hadis sebelum ini, cuma ada beberapa perkataan dan sanad yang berbeza. Sabda Nabi, inna abdan, sesungguhnya ada seorang hamba, khayyarahullahu, yang Allah telah memberi pilihan kepadanya. Apakah pilihan yang Allah telah bagi kepada hamba ini? Baina ayyutiyahu min zahratid dunya ma sya', di antara yang mana hamba ini akan diberikan daripada nikmat zahrah, ai bermaksud naim, daripada nikmat dunia, apa yang dia kehendaki, dan di antara pada waktu itu kembali kepada apa yang ada di sisi Allah. Terima kasih banyak-banyak Hafiz, terima kasih kepada yang beri gift dan sebagainya. Fakhtara ma indah, maka sabda Nabi, hamba tersebut telah membuat pilihan untuk memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka bila Abu Bakar dengar sabda Nabi SAW, maka Abu Bakar terus berkata, Fadainaka, kami sanggup menebusmu wahai Rasulullah dengan ibu bapa kami. Maka berkata perawi, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri, fa'ajibna, maka kami berasa pelik dan hairan. Kenapa Abu Bakar tiba-tiba menangis dan berkata begitu? Faqala an-nas, maka orang ramai berkata, unzuru ila hadha syekh, lihatlah kepada syekh, kepada orang yang berusia ini. Yukhbiru Rasulullah, Nabi SAW menyampaikan khabar tentang kisah seorang hamba yang Allah telah memberi pilihan kepadanya. Di antara dia akan mendapat nikmat dunia apa yang dia kehendaki, dan pada waktu itu pilihan yang kedua, dia kembali kepada apa yang ada di sisi Allah. Wahwa yakul, sementara Abu Bakar berkata, fadainaka, kami sanggup menebusmu wahai Rasulullah dengan ibu dan ayah kami. Fakana, maka berkata perawi, maka adalah Abu Bakar, maka adalah sebenarnya Nabi SAW huwal mukhayyar, adalah orang yang dimaksudkan dengan hamba yang telah diberi pilihan tersebut. Wa kana Abu Bakrin, dan adalah Abu Bakar, huwa a'lamana, orang yang paling berilmu dan paling memahami perkara tersebut di antara kami. Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda bila mendengar kata-kata Abu Bakar, inna min amanin nasi alayya, sesungguhnya orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepadaku dalam persahabatannya dan hartanya, Abu Bakar adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalila, dan kalaulah aku dibenarkan untuk menjadikan seseorang sebagai teman rapat dan kekasih, sabda Nabi, latakhadtu Abu Bakrin khalila, nescaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai teman dan kekasih. Namun tak diizinkan. Walakin, dan akan tetapi, ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam,
la tubqayanna. Maka pada waktu itu Nabi bersabda, janganlah dibiarkan menghadap ke masjid khawkhatun, mana-mana pintu dan tingkap, illa khawkhatu Abi Bakar, kecuali hanya pintu ataupun tingkap Abu Bakar. Apa maksud hadis ini? Para sahabat yang rumah dia bersebelahan dengan masjid, mereka ada dua pintu masuk. Satu daripada arah depan, itu yang utama, dan satu lagi pintu belakang yang mana mereka boleh buka dan terus sampai ke masjid. Maka beberapa hari sebelum Nabi wafat, ketika mana Nabi sabdakan hadis ini, maka pada waktu itu Nabi menyuruh untuk semua pintu-pintu belakang tersebut ditutup. Dah tak boleh digunakan. Semua khawkhah bermaksud pintu. Bermaksud pada waktu itu adalah tingkap yang besar yang boleh dijadikan laluan. Maka Nabi SAW menyebut semua pintu-pintu pada sahabat kena tutup. Kecuali hanya pintu rumah Abu Bakar sahaja yang dibenarkan untuk dibuka. Salah satu kemuliaan untuk Abu Bakar. Terus 3686. Masih lagi tentang kelebihan Abu Bakar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Mali ahadin indana yadun." Tidak ada seorang pun yang bantuannya, yang pada waktu itu pemberiannya, yad bermaksud ata' wa jaza'. Tidak ada seorang pun yang pemberiannya, bantuannya, kecuali kami telah membalasnya. Maksudnya semua orang yang berbuat baik kepada Nabi, Nabi SAW dah balas. Yang setimpal, yang sama dengannya. Sabda Nabi, kecuali Abu Bakar, illa wa qad kafainahu ma khala Abu Bakar, kecuali Abu Bakar kami tidak mampu nak membalas kebaikan dan pada waktu itu pemberiannya. Fa inna lahu indana yada, maka sesungguhnya di sisi kami adanya pada waktu itu bantuan dan pertolongan Abu Bakar, yukafihillahu biha, hanya Allah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Wa ma nafa'ani malu ahad, dan tidak ada seorang pun yang hartanya memberi manfaat kepadaku, sabda Nabi. Ma nafa'ani, seperti mana telah memberi manfaat kepadaku harta Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalila, dan sekiranya aku diizinkan, dibenarkan untuk melantik seseorang kekasih, nescaya aku akan lantik Abu Bakar. Wa inna sahibakum, dan sesungguhnya teman kamu ini, iaitu baginda Nabi, Khalilullah, adalah teman rapat dan kekasih Allah. Hadza hadisun hasanun gharibun min hadzal wajh. 3687. Terus daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, iqtadu, ikutlah kamu, teladanilah kamu, berpeganglah kamu, billadzaini min ba'di, dengan dua orang ini selepas daripada kewafatanku. Siapakah dua orang yang Nabi suruh ikut dan pegang? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Terus wa fil bab, sallallahu alaihi wasallam. Terus wa bi ilaihi qala hadatsana, baca sampai habis. Ini berkenaan secara ringkasnya, perawi yang bernama Sufyan bin Uyainah, dia ada melakukan tadlis, maksudnya ada menyembunyikan perawi. Sebab kadang-kala dia meriwayatkan ada nama Zaidah dan kadang-kala dia tak sebut nama Zaidah. Maka sebab itu disebutkan Sufyan bin Uyainah melakukan tadlis pada riwayat ini. Apakah maksud tadlis? Menyembunyikan perawi yang tertentu, selalunya adalah perawi yang boleh menjadikan riwayat tersebut lemah ataupun pada waktu itu menjadikan riwayat tersebut tak kuat, maka disembunyikan nama perawi tersebut. Terus ini di Zaidah, kadang-kala disebut wa rubbama lam yadhkur fih, dan kadang-kala dia tak sebut. Terus ini contoh yang mana sanad yang dia tak sebut nama Zaidah tersebut. Terus Abdul Malik bin Umair. Terus 3688. Terus
Maka daripada sahabat Nabi Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna julusan inda Nabi. Kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, inni la adri ma baqai fikum. Sesungguhnya aku tidak tahu sampai bila aku hidup di kalangan kamu. Faqtadu, maka ketika mana aku tiada, ikutlah kamu, teladanilah kamu, billazaini min ba'di, dengan dua orang ini selepas daripada kewafatanku, wa asyara, dan Nabi tunjukkan untuk ikut Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Terus 3689. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam iz tala'a. Tiba-tiba tala'a ay zahara, telah muncul Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, hadzani sayyidaquhu li ahli jannah. Mereka berdua ini adalah penghulu orang-orang yang berusia di dalam syurga. Apakah maksud kuhul? Lihat kepada sinhara, iaitu orang lelaki yang mana berusia lebih daripada 33 hingga 40 tahun, orang dewasa. Kul bermaksud orang dewasa, tapi di sini kita terjemahkan sebagai golongan lelaki. Maka pada waktu maka kata maka sabda Nabi, minal awwalin, dan menjadi penghulu untuk orang yang dulu dan orang yang kemudian, illan nabiyyin, kecuali pada nabi dan para rasul. Maka Nabi ingatkan kepada Sayyidina Ali, jangan ceritakan kepada mereka selagi mana mereka hidup. Ya Ali, la tukhbirhuma, jangan kamu sampaikan apa yang aku katakan ini kepada mereka. Terus hadza hadisun. Terus 3690. Hadis yang sama lebih kurang. Terus maka Nabi SAW telah bersabda berkenaan tentang Abu Bakar dan Umar kepada Sayyidina Ali, hadzani sayyidaquhu li alil jannah. Wahai Ali, Abu Bakar dan Umar, mereka adalah penghulu ketua bagi penghuni syurga yang lelaki. Minal awwalin, daripada orang yang terdahulu dan kemudian, kecuali pada Nabi dan para Rasul. Maka Nabi ingatkan kepada Sayyidina Ali, la tukhbirhuma, jangan pula kamu sampaikan berita ini kepada mereka, wahai Ali. Lihat kepada sinhara baris yang kedua daripada bawah. Kenapa Nabi kata jangan sampaikan? Zahiruhu annahu sallallahu alaihi wasallam khasya alaihim al-ujub. Nabi tak nak mereka berbangga diri dan terlalu seronok dan sebagainya. Kemudian pandangan yang kedua, la tukhbirhuma ya Ali qabli liubashshiruhuma binafsi, kerana Nabi yang nak sampaikan sendiri, sebab itu Nabi tak nak Sayyidina Ali sampaikan lebih dahulu daripada baginda Nabi SAW. Terus baca sampai habis, riwayat dia sama je. Terus sama seperti hadis yang atas, cuma sanad yang berbeza. 3692, teruskan. Terus maka Abu Bakar pernah bertanya kepada para tabi'in dan para sahabat sewaktu beliau menjadi khalifah, alastu ahaqqun nasi biha ay bil khilafah, bukankah aku orang yang selayaknya untuk jawatan khalifah ini? Alastu awwalu man aslam, bukankah aku orang yang mula-mula masuk Islam? Bukan kerana sombong dia cakap, tapi pada waktu itu nak terangkan kenapa para sahabat kebanyakannya memilih beliau. Alastu sahiba kadza, bukankah aku sahabat yang ada dalam peristiwa yang demikian? Alastu sahiba kadza. Terus hadza hadisun.
Wahadha asah. Lalu hadis ini nak menerangkan berkenaan tentang kelebihan Abu Bakar yang begitu banyak yang dijadikan sebagai manaqib beliau, sebagai kelebihan beliau. 3693, teruskan. Alan-alan Sutaman Widya, Izan, Nurdin Cikdin, Zaitun Hasan, Zaharani, Saadiyah Hasan dan juga sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok, Helmi, Perinsafa, Sopiyah dan sebagainya. Terus? Maka sesungguhnya Nabi SAW telah keluar bertemu dengan para sahabat baginda. Minal muhajirin wal ansar. Ada sebahagian golongan muhajirin dan ada sebahagian golongan ansar. Wahum julus, dan pada waktu itu mereka sedang duduk. Wafihim, dan bersama dengan para sahabat adanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Fala yarfa'u ilaih, maka tidak ada seorang pun berani mengangkat matanya melihat kepada Nabi secara terus, illa Abu Bakar wa Umar, kecuali Abu Bakar dan Umar. Kenapa yang tak berani tengok? Kerana haibahnya Nabi pada waktu itu, kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma, maka yang lain semua tunduk pandangan kecuali Abu Bakar dan Umar. Mereka melihat terus kepada Nabi dan Nabi pun melihat kepada mereka. Mereka berdua tersenyum kepada Nabi. Wa yatabassamu ilaihima, dan Nabi SAW pun senyum kepada mereka. Terus hadha hadisun. Main Safi jap. Terus. Terus masih lagi tentang kelebihan Abu Bakar dan kedudukannya di sisi baginda Nabi SAW. 3694. Teruskan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW kharaja, telah keluar. Daripada mana? Dalam hadis yang lain menyebut daripada rumah baginda, minal hujratis syarifah. Maka Nabi telah keluar daripada rumah baginda zata yaumin, pada satu hari. Fadakhala al-masjid, maka Nabi SAW pun masuk ke masjid. Dan waktu Nabi masuk ke masjid, Nabi pegang tangan Abu Bakar dan Umar. Wa Abu Bakar wa Umar ahaduhuma an yaminih, salah seorang mereka berada di kanan Nabi, wal akharu an shimalih, yang kedua berada di kiri Nabi, wa huwa akhidhum bi aidihima, Nabi berjalan sambil memegang tangan dan tangan Abu Bakar dan Umar. Wa qala, dan Nabi bersabda, hakadha nub'ath, beginilah kami akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berpegangan tangan bersebelahan. Terus 3695. Maka sabda Nabi kepada Abu Bakar, anta sahibi, engkau adalah sahabatku kelak ketika mana berada di telaga Kautsar. Wa sahibi fil ghar, sebagaimana engkau menjadi sahabat dan temanku ketika mana berada di dalam gua. Gua yang mana dimaksudkan di sini? Gua Thur, sewaktu perjalanan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Terus 3696, teruskan. Maka Nabi SAW menggambarkan Abu Bakar dan Umar seperti pendengaran dan penglihatan baginda, rapatnya hubungan mereka. Sabda Nabi Nabi SAW ra'a, Nabi SAW telah melihat Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi bersabda, hadani, mereka berdua ini adalah as-sam'u, pendengaran, wal basar, dan penglihatanku. Terus wa fil bab. Maka 3697 menerangkan tentang sewaktu Nabi menyuruh para ummahatul mukminin untuk menyampaikan kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar menjadi imam, supaya Abu Bakar menjadi imam, dan total Abu Bakar menjadi imam sewaktu kewafatan Nabi SAW adalah lebih kurang 17 kali waktu solat. 17 kali waktu solat. Miau miau. Hei, jangan usik. Miau. Ha. Miau.
Okey, Assalamualaikum. Hai semua. Okay, duduk sekejap. Abi nak ngajar. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ini kisah bagaimana Nabi SAW menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan baginda Nabi SAW menjadi imam. Terus? Maka Nabi SAW telah bersabda, muru, perintahkanlah kamu Abu Bakar falyusalli bin nas, maka hendaklah Abu Bakar mengimamkan manusia. Faqalat Aisyah, maka Aisyah pada waktu itu risau, kalaulah Nabi SAW wafat dan seumpamanya, maka orang ramai akan menyebut Abu Bakar sebagai penyebab ataupun sebagai perkara yang tak elok dan sebagainya. Maka Aisyah tak nak begitu. Maka dia cuba memberi alasan kepada Nabi, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin, sesungguhnya ayahku Abu Bakar, idza qama maqamaka, ketika mana menjadi imam berdiri di tempatmu, lam yusmi'in nasa minal buka, maka dia tidak akan dapat mendengarkan bacaannya disebabkan kerana terlalu banyak menangis. Dan memang Abu Bakar seorang yang banyak menangis ketika mana solat. Fa'amur Umar, maka perintahkanlah Umar, falyusalli bin nas, supaya Umar yang menjadi imam untuk manusia. Qalat, berkata Aisyah, faqala, maka Nabi SAW tak beri perhatian dan Nabi perintahkan kali kedua, muru Abu Bakrin, suruh Abu Bakar dan hendaklah dia mengimamkan manusia. Maka berkata Aisyah kali kedua, maka berkata Aisyah, maka aku berkata kepada Hafsah, sebab Aisyah dengan Hafsah ni memang rapat. Quli, kamu katakanlah kepada Nabi, sesungguhnya Abu Bakar jika berdiri di tempat baginda, lam yusmi'in nasa minal buka, maka tak akan boleh mendengar bacaannya orang ramai disebabkan Abu Bakar kuat menangis. Fa'mur Umar, maka suruhlah Nabi menyuruh Umar bin Khattab ayah kamu, maka untuk menjadi imam untuk manusia. Fafa'alat, maka Hafsah pun buat. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf, sesungguhnya kamu ini adalah seperti wanita-wanita yang ada pada zaman Nabi Yusuf. Apakah persamaan mereka? Lihat kepada sinhara, ay fit tazahuri ala ma turid, pada waktu itu nak terlalu menekan-nekankan apa yang mereka kehendak, wa ilhakunna, dan terlalu memaksa-maksa apa yang mereka nak. Maka Nabi SAW tegaskan kali ketiga, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkanlah Abu Bakar supaya Abu Bakar menjadi imam untuk orang ramai. Maka berkatalah Hafsah pada waktu itu kepada Ummul Mukminin Aisyah, ma kuntu li usiba minki khaira, aku tidak pernah beroleh sebarang kebaikan disebabkan kamu wahai Aisyah. Maka pada waktu itu Hafsah pun kena marah dengan Nabi SAW. Maka total Abu Bakar menjadi imam, kata para ulama, adalah 17 kali waktu solat. Bermula Isyak hari Khamis malam Jumaat sehinggalah Isnin pada solat subuh. Okey, pergi main dengan kakak dalam bilik. Okey, hai. Pergi main dengan kakak dalam bilik. Okey, buat dia masuk bilik. Hati-hati. Okey, terus. Terus bab yang ke-40 masih lagi tentang kelebihan Abu Bakar. Terus. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, la yanbaghi liqaumin, tidak selayaknya bagi mana-mana golongan manusia, fihim Abu Bakar, pada mereka terdapat Abu Bakar, ayya ummahum ghairuh, orang selain daripada Abu Bakar menjadi imam untuk mereka. Bila ada Abu Bakar, maka Abu Bakar yang pada waktu itu patut diutamakan, sabda Nabi SAW. 3,600 dan menjadi imam menunjukkan sebagai isyarat pengganti Nabi. Sebab Nabi SAW waktu Nabi hidup, tidak ada orang yang pernah menjadi imam ketika mana Nabi SAW ada, kecuali Abu Bakar yang kita baca untuk 17 waktu solat, dan Zubair ibnu Al-Awwam dan Abdurrahman bin Auf pernah sekali sewaktu balik daripada peperangan Tabuk. Terus 3,699. Ini berkenaan tentang kelebihan Abu Bakar, bagaimana semua pintu syurga pada waktu itu menyeru Abu Bakar agar Abu Bakar masuk melalui mereka. Terus.
Nabi SAW bersabda, man anfaqa zawjain, barang siapa yang memberi sedekah pada waktu itu berpasang-pasangan. Maksudnya kalau nak bagi dinar, dia bagi 2 dinar. Nak bagi dirham, dia bagi 2 dirham. Nak bagi kuda, dia bagi 2 ekor kuda. Maksudnya dia bersedekah bukan satu, tetapi berpasang-pasangan. Fi sabilillah, pada jalan Allah, nudia, akan diseru pada hari kiamat ketika mana nak masuk ke syurga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khairun, ini adalah sangat baik apa yang kamu lakukan. Maka barang siapa yang termasuk daripada kalangan orang yang menjaga solat, akan diseru untuk masuk daripada pintu solat. Barang siapa daripada kalangan orang yang berjihad, akan diseru untuk masuk daripada pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, barang siapa yang tergolong daripada kalangan orang yang banyak bersedekah, akan diseru daripada pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang tergolong daripada kalangan orang yang banyak berpuasa, akan diseru daripada pintu Ar-Rayyan yang khusus untuk orang berpuasa. Maka Abu Bakar tiba-tiba bertanya, dia kata, bi abi anta wa ummi, aku sanggup menebus ibu dan ayahku untukmu wahai Rasulullah. Ma ala man du'ya min hadhil abwa' min darurah. Dia tanya, adakah pada waktu itu pertanyaan beliau berkata, siapa tu? Ada orang? Ma ala man du'ya. Maksudnya tidak ada sebarang kerugian dan keperluan. Namun wahai Rasulullah, ada tak orang yang diseru daripada semua pintu ini? Maksudnya ke semua pintu panggil dia untuk masuk daripada situ. Maka sabda Nabi SAW, fahal yud'a ahadan min tilkal abwab. Ada tak seseorang yang disuruh daripada semua pintu? Sabda Nabi SAW, na'am, ya, wa arju, dan aku berharap engkaulah golongan tersebut wahai Abu Bakar, yang pintu syurga akan panggil, ke semua pintu syurga akan panggil Abu Bakar untuk masuk melalui mereka. Terus 3700. Ini berkenaan tentang Abu Bakar kalau sedekah, dia bagi semua hartanya pada jalan Allah. Dan tak ada sahabat yang mampu seperti Abu Bakar. Terus maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, amarana Rasulullah, Nabi SAW telah memerintahkan untuk kami bersedekah. Dalam kurungan boleh letak sewaktu peperangan Tabuk yang berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Wa wafaqa dhalika indi mala, dan kebetulan pada waktu itu di sisiku ada harta. Pada waktu itu dia ada duit. Fakultu, maka aku berkata, al-yawma asbik, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Maka pada waktu itu kata Umar, faji'tu binisfi mali, aku pun bawa separuh harta. Bukan senang nak sedekah separuh harta. Maka Nabi SAW bertanya, apakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka aku pun menjawab, seumpama banyak ini, iaitu separuh harta. Kemudian datangnya Abu Bakar, bi kulli ma indah, dengan segala-gala apa yang dia ada. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlik, apakah yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Maka Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul. Maka berkata Umar pada waktu itu, la asbiquhu, aku tak akan mampu mengalahkan Abu Bakar pada apa-apa amalan pun selama-lamanya. Ini kelebihan Abu Bakar. Terus 3701. Seorang wanita telah datang kepada Nabi SAW, fakallamathu, dan berbicara kepada Nabi fi syai'in, tentang satu keperluan beliau. Maka beliau berkata, ara'aita ay akhbirni, maklumkanlah aku wahai Rasulullah, illam ajidka, kalaulah aku dah tak jumpa dengan kamu, siapa lagi boleh bantu tolong selesaikan masalah aku? Maka sabda Nabi, illam tajidini, jika kamu tidak lagi menjumpaiku, maksudnya aku dah tiada, dah tak ada, fa'tini Abu Bakar, maka jumpalah dengan Abu Bakar. Abu Bakar akan membantu dan menolongmu. Ini adalah kelebihan Abu Bakar, yang mana Nabi SAW sangat mempercayai beliau. 3702. Terus
Sesungguhnya Nabi SAW amara telah memerintahkan bisaddil abwab untuk menutup semua pintu-pintu. Kita dah baca dah hadis ini. Kecuali hanya pintu rumah Abu Bakar. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sudut ini. 3703 terus. Maka Abu Bakar telah masuk bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, Anta atiqullah, engkau adalah orang yang Allah bebaskan. Atiq maksudnya orang yang Allah bebaskan daripada api neraka. Fayuma izin, maka semenjak pada waktu itu Sumya, Abu Bakar dipanggil sebagai Atiq, iaitu orang yang dibebaskan. Sebab itu panggilan Nabi SAW yang berikan. Terus, Terus 3704. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin", tidak ada seorang nabi pun kecuali pada waktu itu dia mempunyai dua orang kepercayaan, waziran, dua orang pembantu, dua orang kepercayaan, yang mana dua berada daripada penghuni langit, wa waziran min ahli al-ard, dan sabda Nabi dua lagi penolong, pembantu dan orang kepercayaan Nabi tersebut di bumi. Maka sabda Nabi, fa amma waziraya, maka ada pun dua orang kepercayaanku daripada penghuni langit, fa Jibril, maka adalah Jibril dan Mikail, dan ada pun dua orang pembantu penolongku daripada penghuni bumi adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Terus hadis hadisun hasan gharib. Terus, maksudnya Abu Jahaf kata Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang yang riwayatnya sangat bagus dan diterima. 3705, teruskan. Sabda Nabi SAW, bainama rajulun rakib, sedang seorang lelaki menunggang seekor lembu. Lembu mana boleh tunggang, tapi dia pergi tunggang. Maka pada waktu itu lembu tersebut berkata, yang mana suaranya boleh didengari, lam ukhlaq lihadza, aku tidak diciptakan untuk ini, tak diciptakan untuk ditunggang. Innama khuliqtu lil harth, sesungguhnya aku hanya diciptakan untuk ladang, dan pada waktu itu untuk tanaman. Maka Nabi SAW bila mendengar, Nabi SAW bersabda, amantu bidzalika, aku beriman dengan perkara tersebut, aku dan Abu Bakar dan Umar. Maka berkata Abu Salamah, walhal pada waktu itu di dalam kaum tersebut tidak ada Abu Bakar dan Umar. Terus, maka berakhirlah sudah tajuk tentang kelebihan Abu Bakar. Kita mula masuk tentang kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antara sahabat Nabi yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus riwayat 3706 berkenaan tentang kelebihan Umar, bagaimana Nabi pernah berdoa, ya Allah, siapa yang engkau paling sayang di antara Umar dan Abu Jahal, maka kurniakanlah kemuliaan pada Islam dengan Islamnya mereka. Terus, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, sewaktu ini Nabi di Mekah lebih kurang pada tahun yang kelima hijrah. Maka Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam. Bi'ahabbi, dengan orang yang paling engkau sayang. Hadzaini rajulaini ilaika, di antara dua orang ini. Siapakah dua orang ini? Sama ada Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab. Maka berkata perawi, lalu bila Umar bin Khattab masuk Islam, wa kana ahabbahuma, bererti Umar bin Khattab adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Terus,
daripada Abdullah bin Umar. Maka hadis ini menceritakan tentang kelebihan Umar yang mana Allah sentiasa meletakkan kebenaran pada lidahnya, bahkan kebanyakan ayat Al-Quran pada waktu itu kata-kata Umar bersamaan dengan apa yang Al-Quran pada waktu itu turun. Terus maka daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Innallaha ja'alal haq." Allah telah menjadikan kebenaran sentiasa pada lidah dan hati Umar. Maksudnya Umar bin Khattab dia hanya bercakap dan berfikir tentang perkara yang hak dan benar sahaja. Berkata Abdullah bin Umar lagi, "Ma nazala bin nas." Tidak pernah turun kepada manusia sesuatu perkara. Faqalu fihi, dan manusia berkata tentang perkara tersebut. Dan Umar bin Khattab terus berkata tentang perkara tersebut dengan sesuatu pandangan. Kecuali pada waktu itu kecuali nazala fihi al-Quran, pasti ayat Al-Quran akan turun sebagaimana pandangan Umar. Bukanlah maksud Al-Quran itu ikut pandangan Umar, tetapi kerana Al-Quran dah ada sebelum kejadian makhluk lagi, sebelum kejadian dunia dan langit lagi. Tapi nak tunjukkan betapa bersihnya hati Umar bin Khattab sehingga kata-katanya bertepatan dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Terus, wafil bab. Terus hadis ni sama macam hadis 3706, cuma sanad berbeza. Baca. Maka berkata perawi, bila Nabi berdoa begitu, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Abu Jahal ataupun dengan Umar bin Khattab." Fa asbaha faghada, maka ketika mana waktu pagi telah datang Umar bin Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aslam, dan Umar bin Khattab masuk Islam lebih kurang pada tahun yang kelima Hijrah. Terus 3709. Maka hadis ini nak menunjukkan kerendahan dan tawaduknya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Umar bin Khattab telah berkata kepada Abu Bakar, "Ya khairan nas, wahai sebaik-baik manusia selepas baginda Nabi." Maka Abu Bakar pun menjawab, "Ama innaka, adapun sesungguhnya kamu, in qulta dzalika, jika kamu bercakap seperti itu, maka demi sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tala'ati syamsu, tidak pernah terbit matahari kepada seseorang khairin bin Umar, yang lebih baik daripada Umar." Tapi ini adalah tawaduk kedua-duanya, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus, daripada sudut terutan yang paling afdal, Abu Bakar dan Umar memang disepakati oleh para ulama. Nombor satu Abu Bakar, nombor dua Umar, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sedang kita bacakan ini. Terus, Muhammad bin Sirin berkata, "Ma'azunnu, aku tidak merasakan rajulan, seseorang, yang taqisu, yang merendah-rendahkan kedudukan Abu Bakar dan Umar. Aku tidak merasakan orang itu yuhibbun Nabi, mencintai Nabi. Kalaulah dia mencintai Nabi, pasti dia akan mencintai Abu Bakar dan Umar kerana kedua susuk tubuh ini dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Terus 3711. Sabda Nabi SAW daripada hadis dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, "Law kana nabiyyun ba'di, kalaulah sekiranya masih ada nabi selepasku, lakana Umar bin Al-Khattab, nescaya orang itu adalah Umar." Namun tidak ada nabi selepas daripada baginda Nabi, namun kita boleh nampak kedudukan firasat tinggi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang luar biasa. Terus, bab yang ke-51, 3712. Terus,
Maka Umar bin Khattab Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu, aku telah melihat seolah-olah aku diberikan biqadahi labanin, sebekas susu. Fasyaribtu minhu, dan aku minum daripada susu tersebut. Maka ada baki sedikit dalam bekas tersebut daripada susu. Fa'ataitu fadli, maka aku berikan saki-baki susu tadi kepada Umar bin Khattab untuk diminum. Para sahabat bertanya, fama awal tahu, maka apakah tafsiran mimpi tersebut wahai Rasulullah? Sabda Nabi, al-ilmu. Berarti Umar bin Khattab akan banyak mendapat daripada ilmu Nabi SAW. 3713, teruskan. Aku telah masuk ke dalam syurga ketika dalam peristiwa Mi'raj. Faiza ana biqasrin min zahab, maka pada waktu itu ada satu istana yang diperbuat daripada emas. Maka aku bertanya, liman hadzal qasar, milik siapakah istana ini? Maka mereka menjawab, li syabin min Quraisy, pemuda daripada Quraisy. Memang Umar bin Khattab muda. Beliau dengan Nabi SAW jarak usia lebih kurang 12 tahun jarak usia mereka. Maka pada waktu itu fadhanantu, maka Nabi bersabda, aku menyangkakan istana tersebut adalah untukku. Maka aku pun bertanya, wa man hu, siapakah pemuda daripada kalangan Quraisy tersebut? Maka penghuni syurga menjawab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3714, terus. Maka Buraidah radhiyallahu anhu telah berkata, asbah Rasulullah, pada suatu pagi Nabi SAW telah berpagi. Fada'a Bilalan, Nabi panggil Bilal lalu bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, amalan apa yang menyebabkan kamu mendahuluiku ke syurga? Ma dakhaltul jannah, tidaklah aku masuk ke syurga kecuali aku mendengar bunyi derapan tapak kakimu di hadapanku. Maka apakah maksud khasyah? Lihat kepada sinhara, harakah laha sautun ka sautis silah wa nahwi. Ada bunyi pada waktu itu seperti bunyi senjata dan sebagainya. Terus maka pada waktu itu sabda Nabi, dakhaltul barihal jannah, semalam aku telah masuk ke dalam syurga dalam mimpi, maka aku telah mendengar bunyimu di hadapanku, fa'ataitu, maka pada waktu itu aku telah meneruskan perjalanan dan aku telah tiba pada satu istana berbentuk segi empat, musyrifin min zahab, yang diperbuat daripada perak, yang mana bahagian atasnya adalah daripada emas. Maka aku bertanya, milik siapakah istana emas ini? Maka penghuni menjawab, mereka milik seorang lelaki daripada Arab. Maka Nabi bersabda, aku pun juga adalah orang Arab. Liman hadzal qasar, milik siapa? Maka mereka menjawab, li rajulin min Quraisy, seorang lelaki daripada kalangan Quraisy. Maka Nabi bersabda, ana Quraisy, aku pun adalah seorang daripada kalangan Quraisy. Nabi bertanya lagi, liman hadzal qasar, milik siapakah istana ini? Maka pada waktu itu mereka menjawab, untuk seorang lelaki daripada umat Muhammad. Maka sabda baginda Nabi, ana Muhammad, liman hadzal qasar, akulah Nabi Muhammad. Lalu milik siapakah istana ini? Mereka menjawab, untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Bilal ketika mana ditanya oleh Nabi, apakah amalan yang menjadikan Nabi boleh mendengar suara gerakannya dalam syurga? Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma adzantu qattu illa sallaitu. Tidaklah aku melaungkan azan kecuali aku akan solat dahulu 2 rakaat. Wa ma asabani hadath qattu, dan tidaklah datang kepadaku hadas kecil ataupun besar, hadas kecil, kecuali aku akan berwuduk dan pada waktu itu aku akan solat 2 rakaat. Illa tawaddatu indaha, ay inda rakaatain. Wa raaitu, dan aku melihat sesungguhnya wa raaitu, dan aku melihat sesungguhnya untuk Allah lazim ke atasku 2 rakaat ketika mana dah selesai wuduk. Maka ini dikenali sebagai solat sunat wuduk. Terus maka Nabi SAW bersabda, bihima, dengan sebab amalan inilah maka kamu mendahuluiku di dalam syurga. Terus kita baca sampai habis. Terus
Yani ra'aitu fil manam, Nabi nampak peristiwa ini dalam mimpi baginda. Terus wahyun, mimpi pada Nabi sebenarnya adalah wahyu. InsyaAllah kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung balik lebih kurang dalam jam 10.45 ataupun 10.50 insyaAllah.